3. Okey. Ah, ah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita di Buletin Utama TV46. Saya Muhammad Tariq Uzair bin Muhammad Remy selaku pemberita utama anda. Saya Muhammad Adib akan menemani host kita hari ini, Tariq. Saya rakan sekerja beliau di TV 46. Saya Muhammad Alif Darwish bin Ahmad Faiz. Saya menemani Adib yang menemani Ahmad Tariq di Ya. TV 46. 46. Okey. Pada hari ini berita terkini ialah kemelut politik semakin menjejaskan negara kita iaitu Malaysia dan wabak COVID-19 juga menjejaskan kita dan apa kesannya terhadap rakyat. Sebelum itu kita masukkan maksud politik. Politik adalah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ianya biasa digunakan bagi merujuk kepada kerajaan, tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat, akademik, agama dan institusi lain. Sistem dan institusi politik di Malaysia seperti sistem pilihan raya berasal daripada projek modernisasi peninggalan kolonial diperkenalkan secara berperingkat pada awal 1950-an sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Pilihan raya umum atau dikenali sebagai PRU di Malaysia diadakan untuk tujuan memilih ahli Dewan Rakyat pada peringkat nasional dan ahli Dewan Undangan bagi 13 negeri di Malaysia. Sehingga kini, kesemua Dewan Undangan Negeri ataupun DUN mengadakan pilihan raya secara sentak semasa pilihan raya umum, kecuali bagi Dewan Undangan Negeri Sarawak. PRU diadakan pada setiap 4 atau 5 tahun selepas Perdana Menteri tersebut membubarkan Parlimen atas persetujuan Yang di-Pertuan Agong. Semenjak ini, kesan ketidakstabilan politik di Malaysia sangatlah memberi kesan kepada rakyat. So, kesan ketidakstabilan politik terhadap rakyat salah satunya ialah membantutkan proses pemulihan ekonomi. Membantutkan proses pemulihan ekonomi adalah kesan yang sangat negatif terhadap rakyat kerana pergolakan politik membuatkan proses pemulihan terbantut, apatah lagi wabak COVID-19 yang seluruh negara hadap buat masa sekarang ni membuatkan ekonomi negara lebih terjejas. Ketidakstabilan politik memberi kesan buruk kepada ekonomi dengan kehilangan para pelabur dalam bentuk pelabur berterusan dan menyebabkan ketidaktentuan dalam pasaran saham di Malaysia. Justru dengan kejatuhan pasaran saham akan mempengaruhi pergerakan mata wang negara kita dan rantaian ekonomi negara secara keseluruhannya. Dengan keadaan ekonomi yang telah jatuh akibat wabak COVID-19, kesusahan bakal bertambah malang apabila dibebani dengan perkara yang tidak patut berlaku seperti ketidakstabilan politik. Betul. Justru prestasi ekonomi akan berisiko jika tampuk pemerintahan baru mengubah arah tuju pemulihan dan pembaharuan ekonomi. Dan apatah lagi akan menyusahkan rakyat pada ketika ini yang masih lagi berdepan masalah kehilangan punca pendapatan, peniaga yang mempunyai masalah dari segi aliran tunai, serta golongan B40 dan M40 akan menerima kesan negatif secara langsung dalam kemelutan politik ini. So, untuk berita yang seterusnya, saya akan serahkan kepada Alif Darwish. Baik, terima kasih kepada saudara Tariq dan berita lanjutan. Kesan kedua yang kita dapat
perolehi adalah ketidakstabilan politik negara dapat mengundurkan negara, malah tidak menguntungkan rakyat. Baik, dalam aliran politik ini semestinya ada kesan-kesan daripada strategi dan juga ada juga permainan yang dimainkan oleh ahli politik. Tujuannya untuk mengukuhkan kuasa dan juga untuk mentadbir negara dan memberi pengaruh kepada rakyat bahawa mereka masih kukuh untuk mentadbir negara. Jadi saya rasa apa yang ahli politik buat sekarang mestinya tidak ada faedah dan tidak menguntungkan langsung kepada rakyat, malah hanya mengundurkan negara dari segi ekonomi, sosioekonomi, dari segi perpaduan dan lain-lain. Bagi pendapat saya, ini seharusnya tidak terjadi. Seharusnya ahli pembangkang dan ahli kerajaan perlu berganding bahu kerana kita sekarang di Malaysia masih lagi dilanda wabak COVID-19, maksud saya wabak COVID-19, dan mestinya mereka harus berganding bahu mencetuskan idea bagaimana untuk meredakan COVID ini. Beri lanjutan. Ya. Poin ketiga ataupun kesan ketiga kita boleh tahu adalah ia menjejaskan keyakinan pelabur dan juga peniaga-peniaga di Malaysia. Apa? Peniaga? Maafkan saya, dialek Kelantan Terengganu Pahang saya terkeluar pula. Oh, saya ingat Negeri Sembilan, peniaga. Oh, bukan. Bukan? Bukan. Ha. Okey, kembali kepada berita. Ia menjejaskan pelabur dan peniaga-peniaga di Malaysia. Jadi Baik. Malaysia, kita sudah tahu banyak pelabur-pelabur dari luar datang melabur ke Malaysia, dan juga ada juga yang melabur di luar Malaysia, tapi kita nak fokus kepada dalam Malaysia. Tapi kita tahu dengan kesan ketidakstabilan politik sekarang, bukan mungkin, ia akan menjejaskan pelaburan yang ada di Malaysia ini, peniaga-peniaga atau syarikat-syarikat di Malaysia ini. Jika tiada pelabur, maka ekonomi kita juga boleh jatuh dan ia akan memberi kesan kepada rakyat. Dan rakyat nak makan apa? Itu yang kita fikirkan. Jadi terdapat juga idea daripada penganalisis ekonomi iaitu Dr. Barajoyai Badai. Hari itu kami membual, beliau berkata jika pelabur tidak berminat untuk melabur di negara kita, ia akan menjejaskan ekonomi kita. Beliau juga berkata antara faktor besar kepada penarikan minat pelabur asing adalah melabur di Malaysia dengan jaminan bahawa politik adalah dalam keadaan yang stabil. Jadi kita harus menjaga, bukan kita sebenarnya ahli politik, harus menjaga kestabilan di politik, kerana jika tidak stabil maka akan meruntuhkan negara dan membuatkan negara menghadapi banyak sungguh masalah-masalah yang tidak diingini oleh kita. Jadi saya rasa itu saja dan saya akan mempaskan dia punya berita kepada Muhammad Adib. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan sekerja iaitu Tariq Husain dan Alif Darwish. Saya di sini sebenarnya ada berita sampingan lah yang kita boleh selitkan. Budak mati tercekik ayam tulang. So diingatkan kepada mak bapak, kepada ibu bapa supaya sentiasa memerhatikan anak-anak anda membuat apa Okey. Lokasi di mana? Balik. Lokasi di Macang. Di Macang. Macang Macang, Kelantan. Macang Kelantan bukan Perak. Maafkan saya. Macang Perak itu 3 kali Jumaat. Okey. Balik kepada topik asal kita ketidakstabilan kesan ketidakstabilan politik di negara kita.
So kesan yang saya boleh bagi, kesan yang ni yang paling orang ramai boleh lihat, iaitu kesan akan menimbulkan rasa resah kepada rakyat. Mengapa rakyat merasa resah? Rakyat merasa resah sebab ahli-ahli politik di negara kita ni tidak menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Sebabnya apa yang kita lihat lah sekarang kan, situasi yang sekarang yang kita hadapi, bahawa negeri Sabah dahulunya kes tidak tinggi, tapi apabila pilihan raya kecil dilakukan, Sabah sekarang antara negeri yang paling tertinggi sekarang kes COVID-19 Aduh, ni di negara kita. maaf saya terkejut. Saya pun terkejut. Tiba-tiba Saya aduh. lagi terkejut. Okay, kita sambung balik cerita kita, kesan dia. So, bila perkara ini terjadi, ia membuatkan rakyat semua merasa resah. So, itu sangat tidak bagus lah, teladan yang tidak bagus yang ditunjukkan ahli politik. Sebab apabila tiba di musim COVID ni, kita kena ada social distance, kita kena pakai mask, kita kena ikut SOP. Tapi mereka selambat je buat pilihan raya waktu-waktu COVID ni. Patutnya mereka kena buat, kita kena ada option lain lah, orang kata nak buat pilihan raya kan. Maybe kita boleh buat online ke, kita boleh buat macam-macam daripada berkumpul seperti sebelum-sebelum ni, sebab kita di dalam normal baru. So itulah. Dan apa yang kita lihat, dia membuatkan rakyat lagi resah sebab apabila kita dapat lihat situasi di Malaysia ni, apabila rakyat-rakyat yang susah, yang fakir, yang miskin, yang tidak mempunyai makan, yang tidak ada orang kata finance yang elok lah orang kata. Mana ahli-ahli politik? Ahli-ahli politik tidak, orang kata tidak menunjukkan tidak menunjukkan yang mereka ingin menolong orang susah. Sebaliknya, bukan orang politik, okay, yang kita dapat lihat Ustaz Abid Liu banyak membantu orang-orang yang susah. So, Betul. oi, siapa cakap betul tu? Saya terharu betul lah. Ada orang setuju dengan saya punya idea ni kan. So, okay, Ustaz Abid Liu yang banyak bantu. Ustaz Abid Liu bukan ahli politik, kawan-kawan sekerja kita. Betul tak? Betul. Ustaz Abid Liu hanya seorang, orang kata, businessman yang berjaya, tetapi beliau ringan tangan untuk membantu orang lain. Di mana ahli politik yang sepatutnya yang memang tugas mereka untuk menjaga hak kebajikan rakyat. So itulah yang saya boleh explain tentang kesan tidak stabilan politik kalau berlaku di negara kita ni. So saya kembalikan kepada Tariq Uzair untuk teruskan. Okey, terima kasih ke atas kesemua panel-panel kita ya, daripada berita menjadi forum sebenarnya. So, tak apa. Tarik. Terima kasih kerana menonton Breaking News TV Part 6 atau dinamakan sebenarnya adalah Forum TV Part 6. Jaga-jaga anak muda dalam istana ada pengacau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.